Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini binti Alias, nombor metri S47279, akan membentangkan laporan latihan industri yang dilaksanakan di Pejabat Tanah Daerah Pontian, Negeri Johor. Untuk bahagian ringkasan eksekutif, saya telah melaksanakan latihan industri selama 12 minggu yang bermula daripada 28 Jun sehingga 18 September tahun 2020. Pejabat Tanah Daerah Pontian merupakan cawangan daripada 12 cawangan di bawah Ibu Pejabat, iaitu Pejabat Tanah dan Galian Johor, yang mana Pejabat Tanah Daerah Pontian ini mempunyai 7 bahagian, iaitu pembangunan tanah dan pelupusan, pentadbiran dan keuangan, pendaftaran, perundangan, teknologi maklumat dan hasil. Selama 12 minggu berada di Pejabat Tanah Daerah Pontian, terlalu banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dapat saya perolehi sepanjang tempoh latihan industri ini. Untuk bahagian pengenalpastian sistem, saya telah mengenal pasti 2 jenis sistem yang dilaksanakan di Pejabat Tanah Daerah Pontian, iaitu sistem perakaunan akruan kerajaan negeri OneSpecs dan sistem hasil tanah Johor SHTJ. Untuk bahagian latar belakang organisasi, Pejabat Tanah Daerah Pontian ditubuhkan berlandaskan Undang-Undang Tubuh Johor 1895, Perlembagaan Persekutuan Senarai Kedua, Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor. Pada awal 1960-an, kerajaan telah bersetuju untuk memisahkan pentadbiran antara pejabat-pejabat tanah dan pejabat-pejabat daerah. Hal ini bertujuan kerana kedua-dua pejabat ini mempunyai objektif dan fungsi yang berbeza, yang mana ia bagi memudahkan urusan awam dan penyampaian lebih mudah dan lebih efektif. Tambahan lagi, Pejabat Tanah Daerah Pontian terletak di aras bawah bangunan Sultan Ismail di kawasan pentadbiran kerajaan di Bandar Pontian. Seterusnya, untuk visi dan misi organisasi adalah: visi ingin menjadikan pentadbiran tanah sebagai pentadbiran yang efektif dan efisien serta berkeupayaan mengimbangi segala bentuk tuntutan dan cabaran pada bila-bila masa. Untuk misi organisasi adalah menjadikan sebuah agensi kerajaan yang berkesan di dalam mengurus, merancang dan menyelaras berasaskan pembangunan insan, peningkatan alatan automasi pejabat dan penentuan tugas-tugas yang teratur. Untuk aktiviti utama bagi 7 bahagian yang terdapat di Pejabat Tanah Daerah Pontian adalah bagi pendaftaran. Untuk pendaftaran ni, dia lebih kepada pendaftaran surat cara urus niaga dan bukan urus niaga. Yang mana macam pendaftaran untuk geran tanah, pertanyaan untuk permohonan tanah dan sebagainya. Untuk bahagian perundangan, Pejabat Tanah Pontian menguruskan pendaftaran permohonan saman pemula, semakan kertas siasatan bagi bahan batuan, semakan perintah mahkamah melalui ikot dan perujukan bantahan pampasan PBT ke mahkamah. Seterusnya, untuk bahagian kuat kuasa, aktiviti yang dijalankan adalah pelanggaran syarat bagi pencerobohan tanah kerajaan, tanah rizab, tanah lombong di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara serta tindakan kuat kuasa bahan batuan. Seterusnya, untuk bahagian pelupusan dan pembangunan, aktiviti yang dijalankan di bawah bahagian ini adalah memproses PBT, memproses pembangunan tanah, serah balik kurnia semula, pecah bahagian tanah, pecah sempadan, cantuman tanah,
ubah syarat tanah permohonan agensi setempat USC dan semua perkara yang berkaitan pengukuran, pemeriksaan, siasatan, semakan penyediaan plan, membuat laporan, merekod permohonan tanah, urusan permohonan tanah berkelompok. Untuk di bahagian hasil, mereka memungut hasil cukai tanah, terimaan cukai melalui pos, permit bahan batuan, terimaan dan penyelenggaraan akaun amanah dan pengeluaran notis 6E. Untuk bahagian khidmat pengurusan, mereka melakukan aktiviti seperti menyelenggara fail, surat dan dokumen jabatan, permohonan cuti, kenaikan pangkat, pergerakan gaji dan pencen kaki tangan. Manakala untuk di bahagian teknologi maklumat adalah untuk menguruskan permohonan email rasmi kerajaan, menyelenggara dan memantau rangkaian Johor Net. Seterusnya untuk bahagian peta lokasi organisasi. Tambah lagi, ini adalah untuk bahagian carta organisasi Pejabat Tanah Daerah Pontian. Okey, dua sistem yang dikenal pasti oleh pelatih adalah yang pertama, terdapat dua sistem yang dapat dikenal pasti oleh pelatih, iaitu sistem perakaunan akuan kerajaan negeri OneSpecs, yang mana portal ini dibangunkan oleh Jabatan Akaunten Negara bagi membantu perbendaharaan negeri. Seterusnya, sistem kerja OneSpecs ini berada di bawah unit pentadbiran dan keuangan Pejabat Tanah Daerah Pontian, yang mana ia memberi perkhidmatan bekalan penyata keuangan berkaitan pesanan kerajaan, tuntutan perjalanan, bayaran bil-bil, pembelian alatan pejabat, pembayaran gaji, penyediaan perolehan secara pembelian terus dan sebut harga, serta penyediaan belanjawan mengurus jabatan. Seterusnya, di bawah laman OneSpec ini, ia secara automatik dijana setelah dikemaskini oleh pembantu tadbir kewangan dengan penyediaan penyata perbelanjaan bulanan bagi sodor RM11,000, RM12,000 dan RM13,000 berdasarkan word jabatan bagi setiap bulan. Staf yang bertugas di bawah bahagian kewangan ini akan memastikan semua apa yang diperlukan di bawah bahagian kewangan dapat disediakan bagi setiap bulan. Untuk analisis SWOT bagi sistem OneSpecs ini adalah kekuatannya. Yang pertama, iaitu semua urusan penyata kewangan bagi setiap jabatan dapat dijana secara automatik oleh sistem OneSpecs, dan urusan penyelarasan status pembayaran slip gaji dan laporan penyata tahunan dapat diselia secara berpusat oleh Perbendaharaan Kerajaan Negeri Johor. Seterusnya, untuk kelemahan, yang pertama adalah pematuhan kendiri terhadap integriti setiap individu bagi setiap staf yang bertugas. Sebab ia berkait dengan data-data keuangan, memang kita sendiri kena patuh dengan akta-akta kerahsiaan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Yang kedua adalah kepekaan terhadap tarikh-tarikh semasa bagi setiap bulan bagi memastikan setiap perincian butiran kewangan tu betul-betul disiapkan pada masa yang ditetapkan. Tambahan lagi, untuk peluang bagi sistem ini adalah pengemaskinian terhadap bajet semasa jabatan, sama ada bajet dapat dibelanjakan atau dikurangkan mengikut kegunaan dan keperluan semasa bagi jabatan. Yang kedua adalah sebagai penambahbaikan proses kerja staf kewangan untuk lebih peka terhadap kod-kod yang dijana oleh sistem. Manakala untuk ancaman,
Yang pertama adalah kewujudan staf yang tidak bertanggungjawab untuk membocorkan kerahsiaan penyata kewangan jabatan. Yang kedua adalah kelemahan capaian internet menyebabkan sistem tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, bagi sistem yang kedua yang dikenal pasti oleh saya adalah sistem hasil tanah Johor SHTJ. Yang mana sistem hasil tanah Johor ini merupakan satu sistem kerja di bawah unit hasil pejabat tanah daerah Pontian yang mana ia berhubung secara langsung dengan pelanggan di bahagian kaunter. Seterusnya, sistem ini dijalankan oleh pembantu tadbir kewangan untuk menerima proses terimaan hasil termasuklah terimaan cukai tanah, terimaan notis 5A, terimaan deposit amanah, terimaan strata, terimaan premium, terimaan LPS, terimaan pendaftaran, terimaan permit bahan batuan, terimaan pelbagai, resit lewat, pembatalan resit dan terimaan premium fast track nil. Urusan utama bagi bahagian hasil adalah memungut hasil cukai tanah, terimaan cukai melalui pos, kemasukan kutipan hasil ke bank, permit bahan batuan, terimaan dan penyelenggaraan akaun amanah serta pengeluaran notis 6A. Seterusnya adalah terimaan permit bahan batuan. Bagi pemohon yang ingin memohon borang permohonan untuk mengalihkan bahan batuan, mereka hendaklah melakukan permohonan untuk borang permit 4C bagi mengalih bahan-bahan batuan di bawah Seksyen 70 Kanun Tanah Negara. Yang mana permit ini hanya sah sepanjang tempoh yang dimohon oleh pemohon sahaja. Seterusnya, pemohon yang ingin mengalih bahan-bahan batuan tersebut perlu menyerahkan duit deposit atau amanah ke pejabat tanah daerah Pontian bergantung kepada keluasan tanah bahan batuan tersebut. Dan sekiranya semasa pengusaha tersebut jika didapati mereka melanggar syarat ataupun tidak mempunyai permit ketika mengalih bahan-bahan batuan tersebut, mereka boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa dan sekiranya dapat diketahui, duit deposit atau amanah mereka akan diambil. Terimaan permit bahan batuan ini adalah merujuk kepada jenis-jenis bahan batuan yang dimohon oleh pemohon atau pemilik syarikat. Yang mana jenis-jenis batuan tersebut adalah seperti tanah merah iaitu RM2 per meter persegi. Seterusnya pasir sungai RM1 per meter persegi. Batu bata iaitu 15 sen per ketul dan rumput 30 sen per meter persegi. Untuk borang permohonan permit bahan batuan ini boleh didapati di Pejabat Tanah Daerah Pontian bagi daerah Pontian. Seterusnya untuk notis 6A. Terdapat dua notis 6A. Terdapat dua pengeluaran notis 6A bagi pejabat tanah daerah ini, iaitu notis 6A yang berjaya diserah dan notis 6A yang tidak berjaya diserah. Bagi perbincangan notis 6A yang saya ingin huraikan ini adalah notis untuk pengeluaran notis 6A yang berjaya diserah. Okey, untuk pengeluaran notis 6A, PTD Pontian akan mengeluarkan pengeluaran notis peringatan ini bagi tunggakan cukai selama 3 tahun. Tetapi seandainya dalam tempoh 3 tahun itu tunggakan cukai tanah sudah melebihi 10,000, PTD Pontian tetap akan mengeluarkan
pengeluaran notis tersebut. Okey, setelah pengeluaran notis 6A dikeluarkan, setelah notis 6A ini diterima oleh pemilik, tempoh 3 bulan akan dikira. Sebagai contohnya, pemilik memperoleh notis ini pada 28 hari bulan 5 tahun 2020 dan tarikh 3 bulan akan bermula daripada tarikh tersebut, dan setelah tamat tempoh bagi pengeluaran tersebut selama 3 bulan, iaitu pada 28 Ogos tahun 2020, dan didapati seandainya pemilik gagal untuk membayar tunggakan cukai tanah tersebut, PTD Pontian akan proceed untuk pengeluaran notis 8A untuk rampasan tanah. Setelah notis 8A untuk rampasan tanah dikeluarkan, PTD Pontian akan membawa notis tersebut ke pejabat, akan dihantar ke pejabat penasihat undang-undang untuk menyemak sama ada prosedur itu betul ataupun tidak. Okey. Setelah pengeluaran notis 8A untuk rampasan tanah dikeluarkan dan dapat diwartakan di pejabat penasihat undang-undang, bahagian PTD Pontian akan membuat affidavit penampalan oleh penghantar notis, yang mana setelah lulus warta kerajaan ini, penghantar notis akan menampal warta kerajaan di kawasan yang diwartakan dan 2 tempat awam, iaitu masjid dan pasar awam. Setelah satu-satu tanah diwartakan sebagai warta kerajaan, pembantu tadbir kewangan akan minitkan ke bahagian pembangunan tanah, pelupusan dan kuat kuasa untuk merekod di dalam buku rekod pertempatan. Dan jika dicek semula, disemak semula di sistem hasil tanah Johor, secara automatiknya hak pemilik akan dilucut hak sebab tidak membayar tunggakan bayaran cukai tanah tersebut. Dan seandainya pemilik hendak memohon semula untuk warta kerajaan tu, boleh, sebab fail yang melibatkan warta pengeluaran notis ini tidak akan mati dan tidak akan ditutup, dan dia akan ditutup sekiranya pemilik telah menyelesaikan bayaran cukai tanah tersebut. Okey, untuk analisis SWOT bahagian ini, untuk kekuatan adalah dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan untuk menerima hasil kutipan cukai tanah di bahagian kaunter bayaran. Untuk kelemahan, terdapat kesilapan staf semasa melakukan proses terimaan bayaran cukai tanah akan menyebabkan pelanggan menunggu sedikit lama. Ini mungkin disebabkan mereka penat atau sebagainya. Untuk bahagian peluang, staf yang bertugas di bahagian kaunter bayaran berpeluang untuk membaik pulih sistem perkhidmatan mereka terhadap orang ramai. Untuk bahagian ancaman, kebarangkalian tidak fokus terhadap proses bayaran semasa digunakan oleh komputer akan berlaku. Kesilapan tersebut akan mengganggu proses bayaran cukai tanah untuk berjalan dengan lancar. Okey, untuk bahagian rumusan ni, pengalaman dan kemahiran yang dapat diperolehi oleh pelatih adalah
penyediaan penyata perbelanjaan bulanan bagi sodor RM11,000, RM12,000 dan RM13,000 berdasarkan word jabatan bagi setiap bulan, dan percetakan laporan harian buku word bulanan word mengurus ringkasan senarai bil invoice, buku tunai panja wang runcit dan penyata panja wang runcit bagi setiap bulan akan disediakan oleh pelatih. Seterusnya, pelatih dapat mempelajari cara untuk menggunakan bahasa yang betul dan nada suara yang betul semasa berkomunikasi secara bersemuka dengan pegawai dan kaki tangan awam yang lain. Seterusnya, pelatih berpeluang untuk mencatat minit pada mesyuarat penetapan Key Performance Indicator KPI 2020 Januari hingga Disember serta mesyuarat pra-bajet tahun 2021 yang telah berlangsung pada 1 Julai 2020. Seterusnya, pelatih juga dapat memperoleh pengalaman berkaitan pengemaskinian laporan yang berkait dengan jawatan kuasa pengurusan aset alih kerajaan JKPAK berkaitan alatan jabatan, iaitu aset rendah yang mana nilaian barangan yang berharga RM2,000 ke bawah dan harta modal nilaian harga yang bernilai RM2,000 ke atas. Seterusnya, melalui kemahiran ini, pelatih dapat mempraktikkan sedikit sebanyak teori yang dipelajari semasa di universiti, iaitu subjek asas moral dan etika kerja sosial, yang mana tentang apa yang betul dan tentang apa yang tidak betul dalam hubungan sesama manusia. Tambahan lagi, sumbangan pelatih ketika sepanjang menjalani latihan industri adalah membantu meringankan bebanan tugasan kaki tangan dengan memberikan bantuan kepada mereka, iaitu dengan membina rangkaian bersama kaki tangan bahagian pembangunan tanah dan pelupusan, pentadbiran dan kewangan, pendaftaran, perundangan teknologi maklumat dan hasil, pelanggan orang awam serta pihak yang lain. Oleh itu, pelatih juga dapat mengenali pihak yang bekerjasama dengan pihak PTD Pontian, iaitu pihak yang berurusan dengan jabatan seperti Perbendaharaan Negeri Johor, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kumpulan Wang yang Disatukan, Pejabat Kadi Pontian, Ranhil SAJ, Pejabat Daerah Pontian, Pos Laju, Majlis Daerah Pontian dan lain-lain. Tambah lagi, melakukan tugasan tambahan seperti mengambil bungkusan-bungkusan barang yang sampai di bahagian pentadbiran. Seterusnya, mengecop surat-surat yang memerlukan cop jabatan setelah dihantar oleh posmen di bahagian pentadbiran. Tambahan lagi, mencetak iklan-iklan promosi berkaitan tanah yang ditugaskan oleh kaki tangan jabatan serta kerja-kerja fotostat yang berkaitan dengan tugasan pelatih. Akhir sekali, menutup suis-suis lampu pejabat di bahagian pentadbiran ketika waktu rehat sekiranya tiada kaki tangan yang melakukan kerja-kerja bagi mengelakkan pembaziran berlaku. Okey, untuk bahagian masalah yang dihadapi adalah kemahiran berinteraksi secara langsung dengan kaki tangan PTD Pontian yang lain. Ini disebabkan pelatih hanya diarahkan di bahagian pentadbiran, kewangan dan hasil sahaja. Jadi pelatih terhad untuk berinteraksi dengan kaki tangan di bahagian lain. Okey, untuk masalah yang kedua adalah tempoh latihan industri yang singkat. Tempoh latihan industri selama 12 minggu menghadkan pelatih untuk berkomunikasi dan belajar lagi tentang banyak benda di dalam organisasi ini. Okey, untuk cadangan yang diberikan oleh pelatih adalah untuk pihak universiti adalah untuk lanjutkan tempoh latihan industri, yang mana tempoh latihan industri 12 minggu dilanjutkan kepada 24 minggu, iaitu daripada 3 bulan kepada 6 bulan untuk
untuk pelatih lebih bersedia dan dapat mempelajari keseluruhan sistem yang wujud di dalam sesebuah organisasi. Ini amat perlu supaya pelatih lebih open tentang semua perkara di dalam satu-satu organisasi. Okey, untuk seterusnya, untuk bahagian pihak organisasi pula, pelatih sarankan bahawa mereka perlu menyediakan satu modul tugasan untuk pelatih bagi memudahkan urusan pelatih melaksanakan tugasan, supaya pelatih ni tak membuang masa, supaya mereka sentiasa ada sesuatu untuk mengisi masa yang kosong. Okey, kesimpulannya, bagi keseluruhan laporan yang disediakan oleh pelatih, bab 1 ni telah menceritakan tentang latar belakang organisasi. Bab kedua menceritakan tentang sistem kerja yang dipelajari oleh pelatih, iaitu sistem OneSpax dan SHTJ. Bab 3 merumuskan keseluruhan oleh pelatih sepanjang tempoh merupakan rumusan keseluruhan oleh pelatih sepanjang tempoh latihan industri berjalan. Okey, untuk secara keseluruhannya yang dapat diperoleh oleh pelatih tentang subjek asas moral dan etika kerja sosial, yang mana subjek ini mengajar tentang apa yang betul dan apa yang tidak betul dalam hubungan sesama manusia. Jadi oleh itu, satu-satu manusia itu perlu tahu di mana sesuatu perkara yang mereka boleh buat dan tidak boleh buat. Okey, untuk subjek komuniti dan sistem governance, yang mana subjek ini mengajar pelatih, dapat dipraktikkan oleh pelatih tentang prinsip tadbir urus yang baik, yang mana daripada situ pelatih dapat guna teori yang mereka belajar ketika kerja ni, ketika melaksanakan latihan industri ini. Okey, untuk akhir sekali adalah teori sistem, yang mana pelatih yang mana susunan sistem yang dilaksanakan di dalam pentadbiran Tanah Johor ini adalah sistematik, yang mana kita tahu apa yang nak kena buat, lepas ni apa yang nak kena buat, lepas ni apa, macam tu. Kiranya dia bertepatan dengan teori sistem kerana dia telah disusun. Kita tahu apa yang kita nak buat lepas ni. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.